Okey, saya terus kepada kenyataan lah. Sehingga masa ni Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim bersama-sama dengan sebilangan besar pemimpin UMNO negeri masih lagi berada di pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan urusan penyerahan watikah untuk pelantikan sebagai Menteri Besar Polis. Sesungguhnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi memang memahami sepenuhnya kehendak ahli-ahli UMNO, terutamanya pemimpin UMNO di semua peringkat, untuk mengekalkan Datuk Seri Syahidan sebagai Menteri Besar sebagaimana yang telah disepakati sebelum penentuan calon-calon pilihan raya sebelum ini. Cuma kita sedang menghadapi sedikit masalah yang berkaitan dengan soal-soal soal-soal dalam UMNO yang sebahagian besarnya adalah berpunca daripada campur tangan Setiausaha Agung UMNO yang juga adalah ahli Parlimen Kanga serta juga ahli Parlimen Padang Besar Datuk Azmi Khalid. Walaupun kedua-dua orang ini cuba mempengaruhi pihak istana, tapi kita yakin Tuanku Raja Perlis dapat memahami hasrat rakyat, terutamanya ahli-ahli UMNO di semua peringkat, bahawa majoriti ahli-ahli UMNO, terutamanya pemimpin-pemimpin akaumi di cawangan-cawangan dan juga di bahagian-bahagian, malah di peringkat pengumuman, menyokong sepenuhnya Datuk Seri Syahidan bin Kasim untuk meneruskan misi beliau sebagai Menteri Besar. Dan sebagaimana yang kita tahu, Perlis telah mencapai kejayaan yang cukup cemerlang dalam pilihan raya, walaupun disebut kononnya Perlis sedang berada di dalam keadaan yang berkrisis. Pada pandangan Badan Perhubungan UMNO, sebahagian besar daripada punca-punca kejayaan Perlis mengekalkan kemenangan dan membentuk kerajaan dengan baik adalah disebabkan oleh keyakinan rakyat terhadap UMNO, terhadap kepimpinan UMNO, kepimpinan Menteri Besar, kepimpinan kerajaan dan perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan sepanjang masa, khususnya melalui program-program kebajikan yang sampai ke peringkat akaumbi. Dan kalau kita lihat apabila berlaku tsunami politik di sebahagian negeri-negeri yang akhirnya tumpas di tangan pembangkang, Perlis masih boleh bertahan disebabkan tsunami itu tidak dapat menembusi kekebalan sokongan rakyat yang berpunca daripada kerja-kerja kebajikan yang dibuat kepada orang kurang upaya, kepada warga emas, ibu tunggal, anak yatim dan sebagainya, yang dibuat hampir setiap minggu selama 4 tahun yang terakhir. Dan inilah yang sepatutnya menjadi contoh kepada lain-lain negeri. Sebab kalau kita mendekati rakyat, kalau pendampingan dengan rakyat dibuat semasa masa, insya-Allah kita tidak akan menghadapi masalah. Berbalik kepada Setiausaha Agung UMNO Perlis sebenarnya memang merasa bukan saja kecewa, tetapi kita sampai ke tahap tidak dapat menerima lagi kehadiran Setiausaha Agung di dalam UMNO Pusat. Kerana pada ketika kerajaan-kerajaan negeri yang sebelum ini dikuasai oleh BN telah tumbang, sepatutnya Setiausaha Agung UMNO perlu bergerak di seluruh negara untuk memkuatkan kembali jentera parti, dan bukannya masih lagi tidak sedar-sedar diri, menumpukan kepada hal-hal remeh-temeh di Perlis, sehingga akhirnya Perlis yang patut dijadikan pengkalan untuk membina semula kekuatan UMNO dan Barisan Nasional, tiba-tiba tidak boleh berbuat demikian oleh kerana Setiausaha Agung. Kepada UMNO Perlis, kalau UMNO dan Barisan Nasional hendak memulihkan semula kekuatan, dan kalau kita nak menunjuk dengan jelas mesej kita kepada
penyokong-penyokong UMNO di Akaumbi, perkara yang perlu kita perlu selesaikan adalah masalah pengurusan parti yang kita yang lemah. Sebagaimana yang saudara-saudara sedia maklum, dengan seluruh infrastruktur dan jentera parti yang kuat, tak mungkin kita tidak dapat mengesan perubahan sikap pengundi sekiranya Setiausaha Agung memberikan tumpuan. Bermula daripada Perlis, kita mendesak supaya kawan-kawan kita di seluruh Malaysia untuk bangkit, meminta supaya Setiausaha Agung ini digantikan. Pilihlah orang yang benar-benar boleh meyakinkan ahli UMNO bahawa kerjanya akan jadi fokus, kerja-kerja untuk membangunkan semula kekuatan UMNO di seluruh Malaysia. Kita tak boleh lagi menerima Setiausaha Agung yang tidak berupaya memahami keadaan, tidak sensitif terhadap keadaan semasa. Saya fikir dalam keadaan kita tercungap-cungap hendak membaiki kapal yang semakin rosak, kita memerlukan seorang Setiausaha Agung yang baru. Dan inilah yang ingin didesak oleh UMNO Perhubungan Negeri. Tentang kepimpinan Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perlis bukan saja akan terus menyatakan sokongan kepada beliau walau apapun yang terjadi, kerana kita percaya Pak Lah menjalankan tugas-tugasnya dengan cukup baik dan berkesan. Cumanya kerana orang-orang yang patut membantu memkuatkan Pak Lah mendapatkan maklum balas daripada bawah dengan berkesan, orang ni tak mainkan peranan. Orang ni tak bagi tumpuan sehingga akhirnya mungkin saya sebut dengan izin, mungkin kita wrongly advised by our Setiausaha Agung. Wrongly advised by Setiausaha Agung. Sehingga sebab jangan kita lupa, antara orang yang paling awal membuat kenyataan bahawa parti UMNO dan Barisan Nasional sedang berada pada tahap yang terkuat dan bersedia menghadapi pilihan adalah Setiausaha Agung. Dia harus dipertanggungjawabkan, bukannya Perdana Menteri ataupun Presiden. Kalau Setiausaha Agung ini seorang yang setia kepada Presiden, dia yang patut mengambil tanggungjawab. Bukan membiarkan Pak Lah yang harus menerima segala macam tuduhan dan sebagainya. Pak Lah sama sekali tidak bersalah, kerana pada kita Pak Lah adalah pemimpin yang memberikan keutamaan kepada pendekatan pembangunan yang kesannya merata ke akar umbi. Sebab tu kita tengok program-program Pak Lah memang tak ada masalah. Rakyat menyambut. Cuma dari segi parti, kita ada masalah sebab pengurusan parti memang berada dalam keadaan yang paling lemah. Dan UMNO boleh berpendapat bahawa selama UMNO wujud, inilah kali pertama kita punya Setiausaha Agung yang paling lemah, paling tidak fokus dan paling keliru dan mengelirukan diri dia sendiri sehingga dia tak tahu di mana patutnya tumpuan diberikan.